selamat pagi bersama kami di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat bersama saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Fizi Azaman, dan kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani, dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini adalah platform anda untuk suarakan inovasi dan juga keperluan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, sebelum ini kita sering membawakan kepada anda keluhan pengusaha PKS ketika berdepan dengan PKP dan juga pandemik COVID-19. Jadi pagi ini kita nak melihat pula kepada peranan yang boleh dimainkan oleh Persatuan Usahawan yang boleh menjadi platform untuk usahawan berkongsikan maklumat, ilmu dan juga menyuarakan isu-isu apa cabaran yang mereka hadapi serta untuk bersama-sama mencari satu penyelesaian. Untuk itu pagi ini kita bersama Syarul Bahar Abdul Rahman, pengerusi Persatuan Usahawan Bersatu Perak, dan juga salah seorang ahli persatuan itu Sri Melati Asril yang juga merupakan pengusaha Adili Catering. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Ya. Baik, kita nak mulakan dengan Puan Sri Melati yang juga merupakan pengusaha Adili Catering. Kalau boleh kongsikan bersama kami cabaran pastinya ketika menjalankan perniagaan catering ini, pastinya tidak boleh menjalankan langsung operasi perniagaan catering. Jadi boleh ceritakan bagaimana agaknya perniagaan itu terjejas, bagaimana untuk menggaji pekerja dan sebagainya. Boleh kongsikan ceritanya. Dan kalau boleh saya selitkan sedikit, kalau boleh kongsikan anggaran kerugian yang dihadapi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Sri Melati daripada Ibu Perak. Okay, saya daripada syarikat Adili Catering yang mana syarikat saya mempunyai restoran juga. So, daripada Adili Catering tu sendiri, sebenarnya catering totally kosong lah. Dia punya pendapatan. So, kerugian yang saya alami lebih kurang dalam 40,000 lah. Di mana ada customer yang dah buat payment yang kita kena pulang balik lah duit. Dan pada seperti yang kita tahu, MCO start masa cuti sekolah. Jadi masa tu tengah rancak lah kenduri kahwin punya majlis. So kita terpaksa batal. Di mana ada barang yang kita dah beli masa tu. Jadi waktu PKP ni sebenarnya masa 1.0 kita memang off, tutup terus. PKP 2.0 pun kita tutup. Kita hanya start waktu bulan Ramadan sahaja perniagaan. Dan di mana kita punya pendapatan kosong. Pekerja pula, saya mempunyai 39 pekerja. Di mana untuk 3 restoran saya dan juga pekerja catering saya, saya terpaksa mengambil cuti tanpa gaji bermula 1 April. Itu sajalah dari kongsian saya. Puan Sri, kalau anda katakan 30 pekerja anda itu ada tak sebarang kemungkinan besar untuk ada terfikir untuk berhentikan sebab untuk menampung beban keuangan yang dihadapi oleh Puan sekarang ini? Dan kalau boleh Puan nyatakan, ada tak Puan menerima bantuan yang diberikan oleh kerajaan, dan sekiranya menerima, adakah itu mencukupi untuk memastikan kemampanan perniagaan sekarang? Okey, pekerja saya buat masa ni saya tak memberhentikan lagi, tapi saya ambil skim cuti secara sukarela, di mana saya ambil daripada SIP lah, untuk punya tu 600 untuk 3 bulan. Jadi kita sebenarnya hanya nampak efek dia selepas hari raya lah. Sebab bulan puasa normally kita memang kadang kita cuti, dan ada yang kita ambil bazar Ramadan tu pun dia sikit lah. Jadi masa sebenarnya saya punya pendapatannya lebih pada ketika cuti sekolah, iaitu catering banyak, dan juga restoran saya lah. Pemberhentian pekerja buat masa ni saya tak rasa ada. Cuma saya mungkin akan kurangkan pengambilan part time ataupun menggunakan pekerja punya fungsi secara menyeluruh lah. Kita mana yang kata nak berhenti secara sukarela tu kita bagi. Tapi yang tak berhenti kita tak akan berhentikan lah. Kita akan pegang.
Puan, dalam masa yang sama juga pastinya kalau macam perniagaan macam Puan, catering dan sebagainya, ketika PKP menghadapi cabaran yang sangat kuat, sangat getir, tetapi dalam masa yang sama juga ada tak simpanan perniagaan yang Puan lakukan dan ada guna pakai simpanan tersebut untuk memastikan kelangsungan perniagaan Puan, dan adakah simpanan itu sebenarnya mencukupi untuk pengusaha-pengusaha catering? Alhamdulillah, saya ada buat simpanan yang mana saya memang spare untuk apa-apa berlaku. Tapi rupanya COVID-19 lah tempat yang saya akan gunakan untuk spare saya tu. Jadi, saya sekarang menggunakan simpanan saya lah untuk menampung kos-kos yang macam supplier. So, saya sebenarnya dalam COVID-19 pun 100,000 saya dah bayar untuk supplier. So memang yang ada pun saya ingat boleh bertahan dalam 2 bulan macam tu lah untuk saya boleh rolling lagi. Okey. Baik, kita nak dengarkan pula pandangan Encik Syarul Bahar Abdul Rahman, pengerusi Persatuan Usahawan Bersatu Perak, yang kalau boleh kongsikan lagi, berikan sedikit gambaran bagaimana agaknya situasi cabaran yang didepani oleh usahawan-usahawan lain di Perak ketika ini. Kita dengarkan cerita Puan Sri Melati, bagaimana dengan situasi usahawan lain pula. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Sawan ni kerana sudi menghubungi saya pada pagi ini. Dan saya juga nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Nama saya Syarul Bahar bin Abdul Rahman, selaku pengurusi Persatuan Usahawan Bersatu Ipoh Perak lah, ataupun UBI Perak lah. Jadi situasi sekarang memang sangat sukar lah, terutamanya pada awal-awal perintah kawalan pergerakan yang diumumkan oleh kerajaan lah. Kerana kita memang sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ni memang tak pernah berlaku. Yeah. Dan sebelum ni Datuk Nenek kita pun tak pernah berlaku, dan tiba-tiba berlaku pada tahun 2020 ni. Dan memang usahawan memang sangat-sangat tidak bersedia lah. Tak ada apa-apa persediaan yang dibuat dan semua pun orang kata dalam keadaan yang terkejut lah. Jadi untuk kita nak adapt perubahan tu memang sangat sukar lah, utamanya jualan yang semakin merudum ya, sebab apa, orang semua tak boleh keluar, duduk rumah kan. Jadi memang jualan sangat teruk lah, kerana kebanyakannya usahawan majoritinya buat jualan secara offline ya. Jadi yang mana buat online pun kurang persediaan ya, maksudnya sebelum ni memang fokus pada offline, tiba-tiba nak pergi kepada online memang masalah lah kan. Jadi untuk minggu yang pertama tu lebih kepada usahawan nak sesuaikan diri dengan keadaan semasa dan ambil langkah tengok dan lihat lah kan. Jadi daripada segi bila minggu kedua baru kita dah boleh adapt dan kita start dengan perniagaan secara online lah kan. Jadi kebanyakannya usahawan ni tak semuanya menggunakan platform online. Yeah. Jadi memang orang kata mewujudkan suasana yang tidak selesa kepada mereka lah. Jadi keluhan yang kami terima sebagai persatuan, pertamanya memang dari segi sale lah. Sale sebab itu income utama mereka kan. Jadi sale memang jatuh lah. Macam kita dengar tadi Puan Melati pun beritahu, memang sangat drop lah. Tak semestinya kepada usahawan catering saja. Usahawan yang lain pun memang terjejas dengan teruk lah. Jadi bila kita pergi kepada online, wujud satu fenomena yang baru lah, iaitu persaingan di media sosial. Jadi bila ramai dah orang buat di media sosial, jadi mewujudkan persaingan lah. Jadi nak dapat sale pun agak sukar. Sebabkan pengguna sekarang pun bijak. Jadi kalau macam offline, dia pergi satu kedai ni, dia tengok barang tu, mungkin dia malas nak pergi kedai lain, dia akan terus membayar lah kan. Yeah. Tetapi kalau di media sosial ni, dia akan mudah buat perbandingan. Jadi dia akan pergi ke satu laman dan dia tengok mana perkhidmatan yang lebih baik dan mana harga yang ditawarkan pada lebih murah lah. Jadi ada juga limitasi yang dihadapi oleh usahawan lah. Pertamanya dari segi penggunaan teknologi lah. Sebab bukannya usahawan ni golongan yang bijak pandai lah. Sebab dia berbagai-bagai lapisan masyarakat. Ada yang golongan muda, golongan sederhana. Jadi ada yang tidak dapat menguasai penggunaan teknologi lah.
Malah ada juga yang walaupun Facebook tu percuma, malah ada juga yang tak tahu nak gunakan lah kan. Jadi dari segi capaian pula, ada setengah-setengah usahawan ni yang duduk di kawasan-kawasan yang line internet dia tak berapa bagus. Jadi dia menghadapi masalah lah untuk mempromosi produk-produk dia. Walaupun dia ada produk yang bagus, tapi disebabkan lokasi yang dia berada tu menyebabkan dia tak dapat nak mengadakan jualan lah. Jadi kekurangan kepakaran daripada segi IT seperti perkakasan lah yang digunakan. Ada usahawan yang PKS ni, laptop pun tak ada, komputer pun tak ada kan. Jadi kalau ada smartphone pun mungkin tak berapa canggih. Jadi di situ menghadkanlah aktiviti promosi. Sebab apa bila kita pergi online ni, orang tertarik tu gambar lah kan. Gambar. Jadi bila kita telefon kita tak berapa canggih, gambar tu mungkin tak berapa cantik dan mungkin ada yang tak reti nak edit. Sebab dia mesti kena ada gambaran lah seperti harga, nombor telefon untuk dihubungi. Jadi ada setengah usahawan ni dia tak ada kepakaran untuk nak buat videografi tersebut, menyebabkan mereka tewas lah dalam saingan lah. Jadi yang mana company-company yang besar-besar ni dia memang mendapat orang kata perhatian lah daripada pembeli. Advantage lah. Ya. Jadi saya rasa itu saja kot perkongsian. Mungkin kita boleh teruskan dengan soalan-soalan yang lain. Tuan Syarul, kalau ada tak macam Tuan Syarul begitu dekat dengan usahawan sendiri, sentiasa berhubung dengan mereka setiap hari, ada saja cerita-cerita yang dibawakan oleh usahawan itu, keluh kesah mereka itu, Tuan Syarul faham begitu dekat dengan hati Tuan Syarul. Jadi mungkin Tuan Syarul ada tak dengar cerita daripada pihak usahawan kita itu, ada yang mungkin give up ketika PKP ini, sampaikan ada yang berhasrat untuk gulung tikar dan sebagainya. Mungkin Tuan Syarul ada ceritanya? Okey, memang ada. Keluh kesah tu memang ada. Sebab ini melibatkan emosi, melibatkan keluarga. Jadi memang ada usahawan PKS ni yang tertekan lah dengan situasi yang berlaku lah. Jadi apa yang pihak persatuan buat, pertamanya kita bagi moral support lah, di mana kita memang tubuhkan grup WhatsApp lah di kalangan ahli-ahli persatuan, dan dalam grup tu kita sentiasa bertukar-tukar pandangan. Kita bagi semangat pada mereka untuk teruskan perniagaan supaya bersabar. Di samping itu juga pihak persatuan juga kita ada klasifikasi lah mana usahawan-usahawan PKS ni yang terjejas teruk. Kita ada menyediakan bantuan bekalan makanan ya. Kita edarkan kepada mereka melalui bantuan daripada adun kawasan lah, daripada pusat iman, di mana dia salurkan daripada pihak persatuan dan kita serahkan kepada mereka lah. Kemudian moral support lah yang saya sebutkan tadi. Yang ketiganya kita salurkan info yang berguna melalui laman web kita kepada ahli-ahli kita dan kepada usahawan-usahawan di luar lah. Sebab apa, bila COVID ni orang banyak di rumah, jadi banyak masa terluang. Jadi diorang ni semua tak ada kerja kan. Jadi apa saja info yang masuk, memang diorang suka share. Jadi itulah yang mudah fake news ni tersebar. Jadi persatuan ambil inisiatif di mana kita salurkan info-info yang berguna lah. Contohnya info-info daripada pihak kerajaan seperti bantuan-bantuan yang disediakan melalui tekun, melalui ABSN semua. Jadi kita sediakan satu platform mana kita sediakan guideline, panduan bagaimana cara memungut, bagaimana cara nak isi borang dalam online dan sebagainya lah. Dan kita sediakan dalam laman web kita supaya mudah untuk mereka rujuk dan mendapat informasi yang tepat dan tuntas lah. Jadi kita juga macam kita akan buat satu program pada hari Ahad ni, iaitu program motivasi lah ataupun sharing perkongsian. Kita ada jemput 3 usahawan di Bandaraya Ipoh ni, di mana kita buat sebuah program iaitu Zoom meeting lah. Zoom meeting di mana kita invite lebih kurang 30 usahawan. Kita masuk dalam meeting tu lebih kurang sejam. Kita akan bertukar-tukar pandangan, bagi nasihat dan sebagainya. Dan salah seorang ahli panel yang kita jemput tu adalah pengurusi kepada Dewan Perhimpunan Melayu Perak lah, yang dia akan kongsikan kepada usahawan-usahawan semua lah. Setakat tu ini yang bantuan persatuan dalam masa PKP ni lah, dalam masa yang singkat ni yang sempat kita buat lah. Memandangkan persatuan pun masing-masing jatuh kuasa pun kat rumah, jadi kita pun ada kekangan juga lah untuk kita nak bergerak. Tapi setakat ni saya rasa ni yang kita dah berjaya laksanakan lah.
Baik, itu antara sokongan bantuan yang ditawarkan oleh Persatuan Usahawan ketika usahawan-usahawan berdepan dengan pandemik COVID-19 ini tidak dapat menjalankan operasi perniagaan dan sebagainya. Selepas ini kita nak bincangkan pula bagaimana untuk mencari penyelesaian untuk jangka masa yang panjang. Kita akan sambungkan diskusi kita selepas kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Realiti Rakyat Awani Pagi. Kami masih lagi bersama dengan Syarul Bahar Abdul Rahman, Pengerusi Persatuan Usahawan Bersatu Perak, dan juga Puan Sri Melati Asril yang merupakan pengusaha Adli Catering. Dan saya nak tujukan soalan seterusnya kepada Puan Sri Melati yang tadi kita dengarkan dari pihak Encik Syahrul, katanya kesukaran, cabaran untuk pengusaha ini beralih ke platform digital itu merupakan satu cabaran yang amat besar buat mereka. Dan untuk Puan Sri Melati sendiri, bagaimana agaknya strategi ketika ini dan juga pasca PKP untuk jangka masa yang panjang, bagaimana strategi untuk beralih ke platform digital pemasaran yang berbeza? Adakah Puan sendiri bersedia untuk peralihan itu? Okey, terima kasih soalan ni. Okey. Untuk pasca COVID-19 nanti, saya telah mulakan pada bulan Ramadan ni lah. Saya tengok macam mana, sebab hanya boleh COD pada awalnya sebelum diumumkan boleh buka, boleh walk-in customer. Saya hanya COD start 24 hari bulan. So saya pun fikir macam mana saya nak pasarkan perniagaan saya, di mana saya jual lauk pauk. Kalau setakat WhatsApp group, kalau kita masukkan gambar-gambar, dah tentu rakan-rakan kita tak senang sebab terlalu banyak gambar yang kita hantar kan. Jadi saya pun terfikir satu web, yang mana saya bina web, saya bayar, di mana saya buatkan e-shopper. E-shopper ni mana saya masukkan semua menu yang saya jual kat dalam tu dengan harga semua, sekali boleh buat bayaran secara online lah. Macam saya buat macam Shopee lah. So kat situ saya tengok mudah. Customer saya pada awalnya saya hantar link saja, dan maknanya rakyat Malaysia kita dah biasa dengan shopping online. Jadi pada diorang tak susah lah untuk mendapatkan menu-menu jualan saya yang ada masa saya jual bulan Ramadan ni. Jadi saya nampak website sangat membantu saya lah untuk memasarkan produk saya. So, customer tak payah pergi ke kedai untuk membeli lauk pauk. Hanya klik pada satu saya punya web, yang mana saya dah create satu web order lauk. So, customer boleh terus bayar dan saya buat COD ke rumah-rumah lah. Cabaran untuk saya pula sebab Foodpanda ke Foodgrab ke dia tak cover area kawasan kedai saya. Sebab Foodpanda selalunya di Pekan dan saya belakang sikit lah, jauh sikit daripada Pekan. So, saya sendiri yang buat rider saya sendiri lah. Untuk yang staff saya jadikan rider sebanyak 7-4 orang, hantar lauk-lauk ke rumah-rumah. Selain daripada itu, saya juga ada join Smart Shopper, nak pasarkan saya punya jualan secara online. Puan, kalau boleh Puan ceritakan, apabila beralih kepada platform digital ni, e-dagang dan sebagainya, adakah kos operasinya lebih kecil daripada kos operasi biasa yang Puan selalu lakukan kebiasaannya? Mungkin Puan boleh ceritakan? Ya, saya nampak kos operasinya lebih kecil daripada kalau kita perlu buat secara konvensional sebelum ni lah. Kerana kita tak perlu Yelah, sebab lepas COVID pun belum tentu customer akan dine in sebab banyak yang masih lagi takut. So, e-shopper ni memang jimat lah. Kita masuk ke apa yang kita jual, lepas tu kita promote. Selain daripada itu, kita ada buat grup Telegram. Kita akan gunakan FB, Telegram kan. Siapa yang berminat dengan kita, dia akan masuk dalam grup Telegram kita. So, dia akan tengok apa menu kita upload kat situ saja. So, kita tak payah nak masukkan banyak-banyak hal dalam grup WhatsApp. Saya takut nanti kawan-kawan tu tak senang. So, siapa yang berminat dengan kita, dia akan join grup Telegram kita. Mana grup Telegram kita pun dah nak cecah 200 orang. Oh, okey. Jadi kat situ lah customer kita. Tuan Syarul, kalau kita lihat persatuan-persatuan usahawan macam Tuan Syarul kemudikan sekarang ini,
ia betapa pentingnya macam Puan Sri Melati katakan tadi, platform e-digital, e-dagang dan sebagainya sekarang ni. Sebelum PKP ni, usahawan-usahawan tahu akan platform-platform digital yang akan meminimalkan kos dan meningkatkan keuntungan itu. Tapi mereka sepertinya seakan-akan macam hidup segan mati tak mahu untuk belajar mengenai perkara-perkara itu. Mungkin sekarang ini peranan Persatuan Usahawan seperti Tuan Syarul pegang sekarang ini mungkin boleh melihat kepada betapa pentingnya sektor platform e-dagang ini supaya usahawan PKS bukan sahaja di sekitar Perak, Ipoh, Perak itu, tetapi juga di Malaysia ini sendiri untuk berubah platform perniagaan mereka, model perniagaan itu boleh diubah secara 180 darjah itu sendiri. Mungkin Tuan Syarul melihat kepada perkara ini? Okay, terima kasih Sowan ni. Okay, sebenarnya persatuan memang dah nampak benda ni dah lama dah sebenarnya, dan kita daripada awal penubuhan kita memang kita dah buat program-program latihan lah yang dianjurkan oleh persatuan sendiri, di mana kita anjurkan program-program seperti cara-cara untuk mempromosi platform Facebook, FBS, IGS, dan kita juga ada buat bengkel untuk membuat laman web dan blog, dan ini memang kita buat kurang 3 bulan sekali lah kita buat pada harga yang sangat murah lah Mana untuk bengkel laman web yang kita buat ni, untuk ahli kita charge RM100 saja, dan untuk bukan ahli RM120. Untuk Tuan Syarul? Ya saya. Minta maaf saya mencelah. Mungkin Tuan Syarul setelah dijalankan program-program sebegitu rupa kan, sebelum PKP bagaimana sambutan daripada usahawan itu sendiri, dan sekarang ketika PKP bagaimana sambutan daripada usahawan tu? Okey, so masa kita buat dulu sebelum ni, sambutan ni memang kurang sikit lah, tak berapa menggalakkan lah. Tapi kelas ni memang penuh lah, kita pun buat dalam skala kecil. Sebab kelas ni kelas teknikal. Satu kelas kita buat dalam 10 ke 12 orang. Jadi memang kelas kita memang full lah. Cuma nak full tu pun kita ambil masa. Maksudnya dia tak macam pisang goreng lah. Jadi bila PKP ni, kita nak buat kelas memang tak boleh lah kan. Jadi kita pun tak ada solusi yang kita dapat masa PKP ni, tapi kita nampaklah orang dah mula sedar. Dah mula sedar bahawa niaga dalam online ni kita perlu improvekan. Perlu improvekan, dan saya nampak kerajaan pun melihat benda ni juga dalam masa yang sama. Dan kita nampak insentif daripada persatuan, daripada kerajaan sendiri. Mana kerajaan negeri Perak, diorang tubuhkan Smart Iftar. Smart Iftar tu untuk juadah berbuka puasa. Satu platform di mana usahawan-usahawan boleh kata berniaga di situ lah, dan kami persatuan sebagai salah seorang yang kempen untuk Smart Iftar tu kepada ahli-ahli kami lah kan. Jadi untuk diorang join kat situ. Dan jadi daripada pihak persatuan juga, kita juga ada perancangan sebenarnya untuk kita tubuhkan platform e-dagang tu melalui laman web kita lah. Jadi memang kita tengah usahakan, cuma kita sekarang ni belum dapat kelulusan untuk gateway payment tu. Gateway payment tu kita dah mohon. Sebab kita punya nama web memang dah ada dah untuk jualan. Kita dah testing dah, cuma gateway payment yang kita start sikit sekarang ni. Lepas tu tiba-tiba PKP pula menyebabkan kita tak dapat siapkan lah. Tapi dalam kita punya misi memang kita nak launch kita punya e-dagang punya ni untuk ahli-ahli kita dan untuk usahawan supaya boleh berniaga macam Lazada dan Shopee lah. Cuma bila kita buat e-dagang ni pun dia ada orang kata cabaran dia juga. Nak bersaing dengan jenama-jenama besar ni. Macam Lazada dan Shopee ni adalah jenama-jenama besar. Jadi banyak-banyak pengguna dia lebih suka ke sana lah. Jadi kita juga ada dalam jadual kita, sepatutnya dalam bulan 5 ni lah kita ada rancang untuk buat khusus untuk Shopee, macam mana nak masuk dalam Shopee dan macam mana usahawan nak menjual di sana lah. So memang ada dalam jadual kita, tapi disebabkan oleh PKP kita tak dapat lah. Jadi kita sekarang ni tengah drive kita punya ahli untuk cuba masuk dalam platform Zoom lah. Kita gunakan platform Zoom, di mana kita cuba belajar, orang kata mengajar dalam platform tu. Ya, Encik Syarul. Kita tengah start. Ya.
Encik Syarul, jadi hasil daripada perbincangan kita pagi ini dan kita juga selepas mendengarkan pihak Puan Sri Melati tadi, kita nak beri ruang kepada Encik Syarul juga untuk memberikan sebarang cadangan ataupun timbulkan sebarang persoalan kepada pihak berkuasa, pihak kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan bercakap tentang bantuan yang sepatutnya diterima oleh PKS usahawan di luar sana untuk terus menampung perniagaan mereka ketika PKP dan juga pasca PKP. Jadi apa agaknya cadangan ataupun saranan Encik Syarul mewakili Persatuan Usahawan Bersatu Perak kepada pihak berkuasa untuk membantu usahawan ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini? Okey, jadi saya berharaplah pihak kerajaan, terutamanya kerajaan negeri Perak lah untuk bagi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk orang kata buka bazar Ramadan yang terkawal lah. Okey, 10 akhir Ramadan ni kita bagi peniaga-peniaga kecil yang terjejas ni untuk buka perniagaan diorang lah secara terkawal, secara tersusun. Sebab pada saya benda ni boleh dilaksanakan. Sebab kita lihat macam pasar basah contohnya pun peniaga sebelah-sebelah kan. Jadi kita boleh susun orang masuk sedikit demi sedikit untuk beli makanan dan sebagainya lah. Sebab apa, bazar Ramadan memang tak dibenarkan langsung lah. Tapi kedai-kedai peniaga boleh dibenarkan pula kan. Sebenarnya sama je, orang yang nak beli tu sama je sebenarnya. Jadi kalau boleh dibagi kelonggaran sedikit, memandangkan kes kita pun dah makin menurun, mungkin boleh dibenarkan lah. Kemudian daripada segi bantuan pula, macam di negeri Perak ni kita ada insentif RM500 daripada kerajaan negeri lah. Jadi cuma syarat dia kena berdaftar dengan PBT. Jadi kita dapat juga rumutan yang berdaftar dengan PBT pun tak dapat, masih lagi tak dapat duit RM500 tu. Dan yang tak berdaftar memang tak dapat lah kan. Ya. Jadi macam peniaga-peniaga kecil ni ada yang mereka berdaftar melalui persatuan. Bila diorang daftar melalui persatuan yang mohon pasar malam. Yang macam kami, kita ada 5 tapak pasar malam yang beroperasi di Bandaraya Ipoh lah. Jadi kita ada lebih kurang 100 orang peniaga yang berniaga melalui persatuan. Dan lesen tu kita mohon melalui PBT lah, melalui persatuan lah. Jadi bila PBT bagi kebenaran tu kepada persatuan untuk berniaga, jadi mereka ni tak daftar direct dengan PBT. Sebab dia kalau berniaga pasar malam ni dia tak perlukan lesen lah daripada PBT sebab dia melalui persatuan. Jadi golongan ni memang tak dapat bantuan yang RM500 tu lah. Jadi kalau boleh pihak kerajaan negeri pertimbanglah untuk bayar melalui persatuan dan sebagainya ataupun ada mekanisme yang sesuaian lah. Ya. Okey. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu Syahrul Bahar Abdul Rahman, pengerusi Persatuan Usahawan Bersatu Perak dan juga salah seorang ahli persatuan Sri Melati Asril yang juga merupakan pengusaha Adli Catering untuk diskusi mendengarkan tentang bagaimana peranan yang dimainkan oleh persatuan untuk bantu usahawan ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 kerana tidak dapat menjalankan operasi perniagaan mereka. Kita harap dapat memberi sedikit pencerahan kepada pengusaha-pengusaha usahawan di luar sana. Banyak lagi laporan di astroawani.com dan juga temu bual realiti rakyat sebelum ini juga anda boleh lihat di astroawani.com. Kami akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Nala Huda. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.